Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Fatin Safra binti Hasan. Saya dari Sekolah Kebahasaan Bukit Gambir. Inilah video bicara buku saya untuk buku cerita yang bertajuk Sains versus Sastera. Buku cerita ini ditulis oleh Dania Hananiah yang diterbitkan oleh Sinergi Media pada tahun 2018. Ia mengandungi 128 halaman bercetak dan merupakan salah satu daripada 8 novel siri pemblossom. Siri ini ialah siri novel sekolah menengah kerana penulisannya banyak berkisah tentang kisah hidup remaja belasan tahun meniti usia remaja. Buku cerita Sains versus Sastera ini mengandungi 10 bab cerita. Bukan itu sahaja, ia juga mempunyai 2 kandungan tambahan selain daripada bab pengukuhan, iaitu kata penghantar dan watak dan perwatakan. Bagus betul susunan isi kandungan buku cerita ini yang ditulis oleh penulisnya Dania Hananiah. Di dalam watak dan perwatakan, semua watak di dalam cerita ini diperkenalkan secara ringkas namun terperinci. Cerita ini mempunyai 6 watak utama dan 2 daripada watak utamanya ialah Yasmin dan Arissa. Nah, di cerita buku ini, watak-watak lain seperti Hazim, Daniel, Abang Farhan dan Arif. Terdapat juga beberapa watak sampingan lain seperti watak ibu dan ayah Yasmin, rakan-rakan sekelas Yasmin dan Arissa seperti Gina dan Fiza. Dalam bab 1 hingga bab 3 berkisah tentang Yasmin dan Arissa merupakan rakan sekelas yang kerap bersaing dan berdebat di antara satu sama lain. Penulis lebih banyak menceritakan tentang 2 watak utama ini. Dalam bab 4 perpustakaan desa dan bab 5 dompet Arissa di mana konflik mula ditimbulkan oleh penulis. Dalam bab 4, Yasmin dan Daniel mendapat kejutan apabila mendapat tahu bahawa Arissa merupakan sukarelawan baharu yang menawarkan khidmat secara sukarela di perpustakaan desa, tempat di mana mereka kerap datang membantu kanak-kanak membaca buku di situ. Walaupun merasa agak janggal dengan pertembungan itu, Daniel cuba sebaik-baiknya untuk menjernihkan keadaan di antara Yasmin dan Arissa. Ketika pulang dari perpustakaan desa, Daniel telah mencuri dompet Arissa dan Yasmin sehingga mereka bertiga tiada tambang untuk pulang ke rumah. Ini menyebabkan Daniel bermain gitar sepanjang jalan dan Yasmin pula menyanyi untuk meraih simpati penumpang-penumpang lain. Arissa sangat sedih dengan kehilangan dompetnya. Dia bertambah marah ketika Yasmin memulangkan dompetnya dan menyangka Yasmin yang telah mencurinya. Tambahan pula Yasmin turut mengejek dompet pink Arissa yang lusuh itu tanpa mengetahui itu pemberian arwah ayahnya. Bab 6, Tudung Yasmin menceritakan bagaimana Yasmin yang panjang mengambil keputusan untuk bertudung. Pada hari yang sama dia bertudung ke sekolah, dia telah mendapat berita gembira apabila cerpennya terpilih menjadi karya terbaik yang melayakkannya mendapat hadiah Nobel. Eseinya yang dihantar sebelum itu juga mendapat tempat pertama dalam peraduan. Dia meraihkan kegembiraannya bersama rakan-rakan sekelasnya yang lain tanpa Arissa. Hari itu Arissa tidak hadir ke sekolah. Bab 7 terusamnya menceritakan bagaimana misteri ketidakhadiran Arissa terjawab apabila ibu Yasmin menceritakan bagaimana pesakitnya yang menghidap telasemia dan pesakit ibunya itu ialah Arissa. Yasmin sangat terkejut dan merasa sangat sedih. Jauh di sudut hatinya, walaupun dia dan Arissa musuh ketat di kelas, tapi dia merasa sangat sunyi dengan ketiadaan Arissa. Dia tiada kawan bergaduh dan berdebat di kelas. Yasmin akhirnya mengambil keputusan untuk pergi melawat Arissa di wad bersama rakan-rakannya yang lain. Bab 8 hingga bab 10 berkisah tentang persahabatan yang penuh ikhlas dan penuh kasih sayang antara Yasmin dan Arissa yang mula terjalin sejak Arissa di wad. Yasmin banyak belajar tentang penyakit yang dihidap Arissa dan Arissa pula mula berlembut dengan Yasmin. Rakan-rakan mereka sangat gembira dan senang hati. Akhirnya Puteri sastera mereka, Ratu Matematik dan Puteri sastera mereka menjadi akrab. Arissa mengajarkan Yasmin matematik dan Yasmin pula berkongsi tentang cerita yang dibacanya bersama Arissa sehingga Arissa tergerak hati untuk membaca bersamanya. Mereka sama-sama berjanji untuk memperbaiki kelemahan diri masing-masing dan menjaga persahabatan mereka sebaik-baiknya. Kesimpulan daripada cerita ini, kita kena sentiasa menghargai perbezaan dan keistimewaan rakan-rakan kita dan tidak sesekali merendah-rendahkan mereka kerana kita tidak tahu jika suatu hari nanti mereka akan menjadi orang yang sangat penting dalam hidup kita. Maka saya ingin beri buku cerita Sains versus Sastera ini 5 bintang. Bintang yang pertama untuk ilustrasinya yang sangat menarik kerana nampak seperti lukisan karakter komik dan sangat berwarna-warni.
Bintang yang kedua untuk jalan cerita yang bersahaja dan plot ceritanya yang berkembang dengan baik dan mudah untuk difahami. Bintang ketiga untuk info-info yang mungkin kebanyakan remaja seperti saya tidak tahu, iaitu tentang bolehnya seseorang murid menjadi sukarelawan di perpustakaan desa atau awam dan penyakit thalassemia. Saya tidak pernah tahu tentang penyakit thalassemia atau penyakit sel darah merah. Apabila seseorang itu dikatakan mengidap thalassemia, ia bermakna badannya tidak dapat menghasilkan sel darah merah dan badannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Bintang yang keempat untuk latihan-latihan yang disediakan yang dapat meningkatkan kefahaman tentang cerita. Akhir sekali, bintang kelima untuk penulis yang kreatif kerana berjaya menghasilkan buku cerita yang lain daripada yang lain. Jika mendengar tajuknya sahaja, pasti kita terfikir yang ia merupakan buku teks atau buku sekolah. Jangan menilai sesuatu dari pendengaran sahaja. Kena tengok dan fahami dulu, baru tahu. Sekian, terima kasih.